kelompok yang selalu disebutkan oleh ulama-ulama berkaitan manusia bila datang dan menjelmanya bulan Ramadan. Yang pertama ialah jenis manusia yang sememangnya menunggu-nunggu kedatangan bulan Ramadan, menunggu-nunggu ketibaan bulan Ramadan, seolah-olah dia menunggu seorang tetamu yang cukup berprestis, seorang tetamu yang bertaraf VVIP, kerana dia tahu tetamu yang dia tunggu ni bila masuk dalam rumah dia, tetamu ni akan menebarkan keberkatan, tetamu ni akan menebarkan rahmat, tetamu ni akan menebarkan kasih sayang, tetamu ni akan menebarkan pelbagai-bagai kelebihan. Siapa tetamu tersebut? Iaitu bulan Ramadan, bulan yang dia tunggu-tunggu untuk dia merubah diri dia, merubah ahli keluarga dia, merubah ahli rumah dan ahli masyarakat dia dengan kehadiran di bulan Ramadan, dengan melakukan ibadah-ibadah yang Allah angkat pahala-pahala yang berlipat ganda ini dengan dia memperbanyakkan salat-salat sunat, memperbanyakkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kita harus faham bahawa bulan Ramadan selain daripada sememangnya kefarduan Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran, nuzulul Quran di bulan Ramadan, supaya manusia ni dekat dengan Al-Quran, yang mana di luar Ramadan kita sememangnya jauh dengan Quran. Sebelum ni ramai di kalangan kita tak dekat dengan Quran, tak qarib dengan Quran, tak rapat dengan Quran, tak berkawan dengan Al-Quran. Tetapi bila mari bulan Ramadan, kita kena ubah, jadikan Al-Quran ini sebagai teman setia, teman rapat, kawan kita. Sebab kita tahu dari sudut ilmu-ilmu Al-Quran, tajwid kita selalu bagus, tartil kita selalu bagus, tarannum kita selalu bagus. Cuma perlu penambahan ialah pemahaman tentang isi-isi Al-Quran. Belajarlah memahami tafsiran-tafsiran Al-Quran dan tuntutan-tuntutan Allah atas kita, baik tuntutan dalam bentuk perintah dan tuntutan dalam bentuk larangan-larangannya. Jadi kita hari ini banyak dah settle bab tu, tapi bab nak faham ayat ni cerita pasal apa, ayat ni cerita pasal apa, ayat ni turun sebab apa, ayat ni turun pada siapa, ayat ni turun bila, kita jarang nak belajar. Jadi gunalah kesempatan di bulan Ramadan dan biar dia kekal di bulan Ramadan untuk belajar dan memahami Al-Quran itu sendiri. Ini satu kelompok manusia secara ringkas. Kelompok yang kedua ialah bila mari bulan Ramadan ke tak mari bulan Ramadan ke, lagu tu ya, tak ada beza bagi dia. Tak ada keistimewaan langsung, tak ada keterujaan, tak ada terkejut pun. Orang kata minggu depan nak bulan Ramadan, dia awak muka dek. Minggu depan nak mari bulan Ramadan, biasa je, sama macam bulan lain, sama macam Safar, sama macam Muharram. Bagi dia tak ada beza pun. Jadi kehidupan yang dia jalani pun lagu tu. Maksudnya kalau sebelum ni kurang solat sunat, tak juga solat sunat. Kalau sebelum ni tak berwirid, mari Ramadan pun kurang berwirid. Kalau sebelum ni tak dekat, tak jamah Quran pun, mari bulan Ramadan pun lagu tu lah. Bila mari bulan Ramadan, ramai-ramai datang masjid, dia pun hak sebelum datang masjid, duk lagu tu juga tak datang masjid. Kalau sebelum ni orang tak tarawih, time ni nak tarawih, dia sebelum ni tak tarawih, lah ni pun dia tak tarawih. Tak ada beza. Sama saja bagi dia bila mari Ramadan atau tak mari Ramadan. Ini satu lagi bentuk manusia. Bentuk yang ketiga ialah jenis manusia yang tidak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan sebelum ni dia tak mau ambil tahu pasal apa pun. Tapi dia hanya kenal Tuhan, dia hanya mula nak sujud, mula nak semayang, mula nak puasa bila time bulan Ramadan saja. Jadi mari puasa, dia puasa. Mari semayang, dia semayang. Mari tarawih, dia tarawih. Mari baca Quran, dia baca Quran. Mari sedekah, dia sedekah. Tapi bila saja keluar pada awal Syawal, dia jadi kehidupan dia tempo lama balik.
tempoh lama balik. Hak tak semayang lah, puasa tu tak puasa, Quran tinggal dah, sedekah jarang-jarang dah. Jadi dia hanya jadi baik lagu tu bila mari bulan Ramadan, luar bulan Ramadan, hidup biasa dia balik. Ada jenis manusia yang tu bila berdepan bulan Ramadan. Manusia jenis yang keempat ialah manusia yang hanya berpuasa pada perut-perut mereka, tetapi mereka tidak berpuasa pada anggota-anggota yang lain. Bak tahan makan, dia jaga perut dia. Bak tahan minum, dia jaga perut dia. Bak membatalkan puasa, dia jaga perut dia. Bahagian perut dia cukup jaga tentang puasa dia, tetapi anggota-anggota hak lain tu sama jalan dengan hak belum puasa. Maksudnya mata dia tak berpuasa, dua telinga dia tak berpuasa, bibir, mulut dan lidah dia tak berpuasa, kedua tangan dan kedua kaki tak berpuasa. Dia puasa hak tahan makan, tahan minum, bak perut sungguh-sungguh. Kalau sebelum ni mata duk tengok benda karuk marut, mata duk tengok benda jahat, mata duk tengok benda maksiat, mari Ramadan jalan juga hak tu. Tapi makan, oh sorry, I puasa. Minum, sorry, I puasa. Tengok benda mengarut, oh okey, boleh, tak ada masalah. Tengok benda jahat, okey, tak ada masalah. Puasa, mata tidak. Telinga duk dengar benda merapu, duk dengar benda fitnah, duk dengar benda mencarut, jalan juga bulan Ramadan walaupun tak makan, tak minum. Mulut mengumpat, mengatakan orang, buka aib orang, laju sama macam sebelum Ramadan, tapi tak makan, tak minum. Tangan buat dosa tu, tangan buat dosa ni, kaki langkah tempat maksiat tu, kaki langkah tempat maksiat ni, tapi perut jaga, tak makan, tak minum. Ada jenis manusia, ingat, yang keempat hanya jaga perut tetapi tidak terjaga anggota-anggota badaniah yang lain. Yang kelima ialah golongan-golongan yang menjadikan siang hari mereka sebagai medan untuk berehat penuh. Dengan kata lain, tidur ajalah siang hari, dan malam dijadikan medan bersukaria dan benda-benda lara. Kalau orang beriman dia tidur segadar untuk melepaskan lelah, sebagai mengambil kekuatan dan tenaga untuk beribadah di malam hari. Orang lain pun tidur, perlu. Orang lain pun tidur, ala kadar dia ni kira tidur ni nak suruh perapat buka puasa. Balik kerja, balik bekerja, tidur pukul 2. Sedar pukul 3, lambat lagi tidur. Sedar 4.30, lambat lagi tidur. 7.15, okey, 7.15 boleh ni. Sebab apa? 7.29 nak buka puasa. Jadi dia jadikan siang dia tidur. Bila dah siang tidur, malam cergah, malam bertenaga. Ingat ke ketenagaan dan kecergasan nak main sini, nak buat ibadat, tapi dia pilah melepak kat mana-mana. 24 jam terbuka kita kan. Pi minum sana, pi lepak sini, pi sembang sana, pi riuh sini, pi jam sana, pi jam sini. Tempat-tempat tu pula dia cari benda-benda lara dan benda-benda melalaikan, yang dia mana merugikan diri dia untuk capai keampunan dan rahmat Allah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, jangan jadi yang keenam. Orang hak karmun 6 ni bulan biasa pun tak kenal Allah, mari bulan Ramadan pun tak kenal Allah juga. Dengan kata lain, bulan biasa tak semayang, mari bulan Ramadan tak semayang. Mari bulan puasa tak puasa, masuk bulan Ramadan pun tak puasa. Luar bulan Ramadan tak baca Quran, mari hani pun tak baca Quran. Mari hani pun tak berzikir, mari bulan ni pun tak berzikir. Hani pun tak bersedekah, hatu pun tak bersedekah. Hidup dia lagu tu je. Jadi amat malanglah ulama-ulama berkata, bagi manusia-manusia yang disenaraikan dalam kelompok yang keenam ni, sebelum dan selepas Ramadan mereka tak pernah mengenali Allah. Apatah lagi untuk mengibadahi dan mengambil tuntutan-tuntutan ketaatan dalam bentuk perintah-perintah yang berlaku ke atas dirinya. Pentaklifan-pentaklifan di dalam agama seolah-olah terabai di dalam kehidupan dia.
Jadi memandangkan masa yang sekejap dan singkat ini, jadi kita mengambil peluang untuk sama-sama kita memuhasabah diri. Apa yang saya sebut dari permulaan minit pertama sampailah minit terakhir, hak nombor 1 bukan tuan-tuan, untuk diri saya sendiri hak cakapnya. Seterusnya lah baru kepada saudara-saudaraku muslimin muslimat, hadirin hadirat, agar sama-sama kita dapat memuhasabahkan diri dan mengambil iktibar dan pengajaran. Seterusnya meraih keistimewaan-keistimewaan yang Allah beri dan gandakan di bulan yang penuh kemuliaan. Sementara nyawa masih Allah bagi, kesihatan masih Allah bagi, kekuatan masih Allah bagi, nikmat-nikmat lain masih Allah bagi. Tidak adalah cara terbaik untuk kita balas ini ialah dalam bentuk kesyukuran, mentaati pengibadahan-pengibadahan, dalam bentuk kewajipan-kewajipan Allah terhadap kita semua.